sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu berkata Allahumma rabbana lakal hamd. Maka bahawasanya barang siapa yang berbetulan perkataannya akan perkataan malaikat, nescaya diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Baik, hadis pada malam ni nak beri pada kita satu kelebihan. Yang pertama, kelebihan solat berjemaah. Kerana perkara yang Nabi SAW sebut apa dia? Apabila kita semayang dengan imam dan imam tadi dia kata sami Allahu liman hamidah, kita yang ada kat belakang kita sambung Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd, atau riwayat lain menyebut Rabbana lakal hamd, boleh baca beserta dengan Allahumma atau tanpa Allahumma boleh. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW sebut Allahumma Rabbana lakal hamd. Siapa yang sama perkataan dia dengan sama perkataan malaikat, Allah ampunkan dosa dia. Timbul persoalan sekarang ni, kita mana tahu malaikat tu sebut masa bila? Kalau kita nak sebut sama dengan malaikat, kita kena dengar malaikat cakap baru boleh sama. Masalahnya kita tak dengar malaikat cakap. Apa penyelesaian dia? Kata ulama, perkataan malaikat itu sama dengan perkataan imam. Maknanya bila imam kata sami Allahu liman hamidah, sejurus selepas tu kita kata Allahumma rabbana lakal hamd, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara ini hanya didapati dalam solat berjemaah sahaja. Kalau kita sembahyang kat rumah, perkara ni seorangan tak dapat benda ni. Ini kelebihan hanya untuk solat berjemaah. Itu nombor 2. Nombor 3, Allah ampunkan dosa. Maksud Allah ampunkan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar mesti melalui jalan taubat. Dosa kecil ni macam mana? Dosa yang kata ulama bandingan azab dia tu kecil. Dosa besar tu macam mana? Bandingan azab tu besar. Akhirat diceritakan orang yang buat macam ni dia akan dapat balasan sekian. Orang yang tinggal sembahyang akan duduk dalam neraka puluhan ribu tahun, azab teruk-teruk. Maknanya kategori dia dosa besar. Orang yang berzina kenakan sekian azab, maksudnya dia adalah dosa besar. Dosa kecil ni saya dan tuan-tuan hampir-hampir mustahil boleh elakkan. Selalu terjadi. Bukan nak jadi sangat, dia jadi. Kadang kita tengok berita, bukan nak tengok kat lorong tu pun, tapi dia tak pakai tudung. Kita tengok 999 segerombolan kena tangkap, tapi kat lorong tu pakai skirt. Kita bukan nak tengok skirt dia pun, kita nak tengok cerita belakang tu. Jadi itulah sikit kadang berhenti traffic light, dia ni lalu kawan pejabat tak pakai tudung. Ataupun kita kerja dengan tempat yang berurusan dengan orang ramai, macam-macam orang masuk keluar, dosa tu dia ada. Maka dosa-dosa tu akan hilang dengan kita solat berjemaah, dengan kita amin sama dengan malaikat, sama dengan imam, dengan kita buatlah benda-benda yang Allah ampunkan dosa. Itu semua tu adalah melibatkan dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar, satu dengan Allah, satu dengan manusia. Tak terhapus juga dengan sembahyang. Mesti kena jumpa orang tu. Kalau buat zalim kat dia, mesti minta maaf kat dia. Kalau buat nayang kat orang, mesti minta maaf kat dia. Kalau ambil duit orang, mesti bagi balik. Kalau ambil barang orang, mesti bagi balik. Tak boleh istighfar. Sebab apa istighfar? Dulu masa aku muda-muda, aku rajin curi Milo kat pasar raya. Dia pergi Maidin, dia ambil 2 tin, bulan poket dia balik. Contoh. Dah besar sekarang ni, risau dah. Kena pergi Maidin balik, pergi kat customer service, kata saya dulu curi, kena bagi balik. Dulu saya ambil, saya tak tahu, saya ambil sekian-sekian, saya bayar balik. Contoh lah. Mesti jumpa. Kalau orang tu, kita mesti jumpa dia balik, minta maaf kat dia, bagi balik. Kambing hang, aku curi.
Lembu hang masa esok kena ikat anak hang, malam tu aku yang ambil lembu, sumbat dalam kereta suara aku buat lari. Sekarang nak kahwin anak 3 lah. Contoh. Tak boleh kata istighfar tu tak boleh. Dia mesti berjumpa orang tu, bagi balik kat dia. Curi motor bagi balik, curi kereta bagi balik. Macam tu. Melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hadis ni panjang, saya baca terjemahan tu. 99. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu syak yang bulan di malam pertama yang tidak ada dindingnya? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, maka adakah kamu ragu-ragu syak pada matahari tidak ada baginya dindingan? Mereka berkata, tidak. Sungguhnya kamu akan melihat dia, demikian itulah dihimpunkan pada hari kiamat. Lalu ia berkata, siapa yang sembah Allah akan suatu, maka ia mengikut akan dia. Maka daripada mereka ada orang yang akan mengikut matahari, dan ada orang yang mengikut akan bulan, dan ada mereka yang akan mengikut akan syaitan, dan tinggallah umat ini. Pada mereka ada orang munafiqin, lalu datang kepada mereka Allah Azza wa Jal, lalu berfirman, aku Tuhan. Kemudian berkata mereka, ini tempat kami hingga datang pada kami Tuhan kami. Apabila datang Tuhan, kenal kami akan dia. Kemudian datang mereka kepada Allah, lalu Allah berfirman, aku Tuhan kamu. Mereka berkata, engkau Tuhan kami. Lalu ia menyeru akan mereka, kemudian diletakkan titi di antara belakang neraka, maka adalah aku awal mereka yang melalui daripada Rasul-Rasul dan umatnya. Dan tiada berkata oleh seorang pada hari itu melainkan Rasul. Okey, panjang. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya, bolehkah kami tengok Allah? Nanti esok, bolehkah kami tengok? Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis lain menyebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Macam mana kamu melihat bulan purnama yang penuh, melihat bulan pada bulan purnama yang penuh yang cantik itu, demikianlah kamu akan tengok Tuhan kamu nanti di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri kerana mereka melihat Tuhan mereka. Semua manusia apabila ditakdirkan dimasukkan dalam syurga, akan ada satu saat dan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan wajah Allah, bagaimana keindahannya, itu nikmat yang paling tertinggi yang akan diterima oleh orang yang masuk dalam syurga. Jadi saya doa semua tuan-tuan yang hadir pada malam ni dianugerahkan Allah dengan syurga dan dapat melihat wajah Allah. Adapun Mu'tazilah, bagi pendapat dia, kita tak boleh tengok Allah di dunia ataupun tengok Allah di akhirat. Adapun kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa di dunia kita tak boleh tengok Allah, tetapi di akhirat boleh. Dan di syurga banyak hadis-hadis yang menunjukkan kita boleh tengok Allah. Nabi Musa AS pernah request dalam surah A'raf juzuk 9 tentang untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala sebut, kamu tengok, andai sekiranya fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, aku akan zahirkan sedikit daripada cahaya aku ke bukit dan gunung yang tinggi, yang besar dan pasak kuat ni. Fa in istaqarra makanahu, andai sekiranya dia boleh maintain di tempat yang sama, fasawfa tarani, kamu boleh tengok aku. Kalau dia sebaliknya, tak boleh. Maka dipancarkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit, maka gunung tadi tu pecah, hancur, binasa dengan letupan yang kuat. Fasa'iqa Musa, dan Nabi Allah Musa AS pengsan disebabkan cahaya yang datang tadi tu. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika. Ya Allah, bila dia sedang, dia kata, ya Allah, aku minta ampun padamu, ya Allah, taubat. Aku tak akan request satu benda yang di luar daripada kemampuan aku. Jadi di akhirat esok semua orang ada kemampuan
untuk tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang boleh tengok wajah Allah tu adalah wajah-wajah yang di dunia tu dia ikut apa yang Allah suruh lah. Jadi orang yang baik. Maksudnya syarat dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi SAW menyebut kepada kita beberapa situasi dan hal ehwal berkaitan dengan hari akhirat. Antaranya adalah ketika mana diletakkan titian sirat. Lalu mereka akan berkata, kemudian diletakkan titi di belakang neraka, maka adalah aku awal mereka yang melaluinya daripada umat-umatnya. Ada titi, nama dia adalah titian sirat. Sirat al-mustaqim. Ini sebahagian daripada alam yang kita lalui. Di akhirat esok, dia ada beberapa alam. Setiap satu alam, dia lebih susah dan lebih payah dan tak boleh reverse ke alam yang berikutnya. Kita daripada alam roh ke alam rahim. Kita tak boleh reverse ke alam roh. Daripada alam rahim ke alam dunia. Tak boleh reverse ke alam dunia. Kita daripada dunia ke kubur. Tak boleh reverse dah ke kubur. Dia akan jalan. Dan setiap perjalanan alam itu, dia akan lebih susah dan lebih payah daripada yang berikutnya. Dunia ni serabut lah. Dengan bangkit pagi, nak kena susah, pergi kerja, sakit, demam, sihat, anak, keluarga, isteri, mak mentua, kak lang, mak lang, tok ngah, macam-macam cerita, mati pula. Mati ni dia tutup semua chapter dunia, dia susah pula. Apa dia? Kubur pula. Kubur ni dia lebih susah pada dunia. Sebab apa? Kubur dengan ulaknya, dengan tak semayang, kena sempitnya, dengan taburnya tu. Dia main mahsyar, dia lebih susah pada kubur. Berdiri, pandai, duduk, debaran, tunggu, soalan, buku catatan, semua tu dia di situ. Lepas tu dia main mizan pula. Dia debaran menunggu penghisapan tu. Kemudian main pula ke alam titian sirat. Titian sirat ni adalah semua manusia akan lalu. Firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Semua kamu akan laluinya, pasti. Suka tak suka, mau tak mau, dia lalu. Macam kubur lah. Semua yang masuk dalam kubur, dia mesti kena himpit dulu. Hang baik ke, hang soleh ke, hang bertakwa ke, hang wali Allah ke, hang nabi-nabi ke, masuk dia mesti kena himpit. Tapi himpit tu istilah untuk orang tak beriman. Orang beriman, istilah dia peluk. Rapat dia kak, tapi peluk tu tak menyakitkan. Seperti seorang mak yang peluk anak dia. Seorang anak, macam ni besar-besar anak kita, 4 tahun, 5 tahun, ataupun anak kita besar dah. Dia lari keluar daripada van tadika lari. Mak dia peluk dia, rapat dengan badan. Macam mana belajar sekolah seronok ke apa ke, budak tu seronok. Budak tu, dia macam dihimpit, dirapatkan di antara dia dengan mak dia, rapat. Tetapi rapat itu tidak meresahkan dia. Tapi rapat itu tak menyusahkan dia. Bahkan menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan dia. Macam tu juga. Masuk dalam kubur dia mesti cop. Cop tu himpit. Himpit tu untuk orang tak beriman, dia akan kena macam roti canai transfer road. Kebam begitu. Tapi untuk orang tak baik lah. Kalau orang baik, dia kebam juga. Tapi kebam tu kebam manja. Yang seronok, yang bahagia. Okay, welcome, mai sini. Macam kita naik kapal terbang lah. Mula-mula sekali kalau kakak pergi Johor tak dapat lah. Kalau pergi luar negara, dia akan bagi kat kita apa? Tuala yang panas tu. Bukan panas pun. Dia macam letih, tunggu kat situ kan. Lap muka. Konon dia akan hilangkan debu-debu apa semua tu lah. Tu welcome. Masuk dalam kapal terbang. Masuk dalam kubur macam tu juga. Dia punya welcome dia tu seronok, malaikat akan raih semua dan sebagainya. Sama juga untuk orang yang melalui titian sirat. Orang lalu titian sirat ni, hang kena lalu. Suka tak suka, baik tak baik, dia kena lalu. Tapi kalau hang baik, cara lalu dia lain. Kata Nabi SAW, antara kelebihan orang yang jaga solat berjemaah, dia akan melintas titian sirat sepantas kilat. Dia lalu, tapi laju. Masalah apa kalau pelan? Pelan ni masalah dia ada kalalib. Kalalib tu apa? Kalalibun tu maksudnya adalah cakok-cakok besi yang ada di kiri dan kanan. Maksudnya bila hang jalan slow je, hang kena cakok. Bila hang cakok, jatuh bawah api. Dia akan naik ulang balik jalan, naik ulang balik jalan. Jatuh tu api lah. Kalau jatuh, kalau biasa kita sini sungai.
Paling-paling tak ada, handset basah, boleh pergi kedai bagi balik. Atau beg duit basah, biasa macam tu je lah. Tapi ini api bawahnya tu, menjulang-julang. Maksudnya, haba, panas, nak jalan, stres. Semua benda tu akan mudah kalau kita buat persiapan di dunia. Jadi bila laju jalan tu, kalau lip tu dia tak ada kesan kawan tu. Zap, dia dah sampai dah. Dia lalu. Sahabat bila dengar ayat ni, dia pun menangis. Dia pun kata, "Wahai Rasulullah, kami kena juga ke? Kami macam mana? Kami kan, yalah kau ada fast lane ke? Kami kan sahabat Nabi kan, macam banyak berjuang. Kok lah ada excuse." Nabi kata, "Tak, jalan macam biasa. Cuma ayat berikutnya, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا." Kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa. Bertakwa ni dia laju. Zap, 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 zap. Macam tu. Termasuk siapa yang buat korban, binatang-binatang korban, tunggangan tadi tu, dia akan main bantu dia ke akhirat esok ni untuk memudahkan perjalanan dia, untuk membantu dia dalam perjalanan. Macam tu. Dan berkata Rasul-Rasul pada hari itu, "Hai Tuhan, sejahterakan. Nabi-Nabi bila umat dia akan lalu, terutama Nabi SAW, Nabi akan kata, Rabbi salim salim. Nabi duduk kat tepi sirat tu, Nabi akan doa, Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi akan cakap. Lalu kemudian dia akan menyambar manusia dengan amalan mereka. Maka daripada mereka ada yang dibinasakan dengan amalnya, dan ada mereka yang dipotong kecil, kemudian dilepaskan hingga apabila Allah kehendak memberi rahmat pada mereka yang dikehendaki daripada ahli neraka. Allah menyuruh malaikat supaya dikeluarkan orang-orang yang menyembah Allah, maka dikeluarkan mereka itu dan dikenal akan mereka dengan bekas-bekas sujud. Dan Allah haramkan ke atas neraka memakan akan bekas sujud, lalu dikeluarkan mereka itu daripada api neraka. Maka tiap-tiap anggota anak Adam dimakan akan dia oleh neraka kecuali bekas sujudnya. Kemudian dikeluarkan mereka itu daripada neraka. Sungguhnya mereka telah terbakar, lalu dituang ke atas mereka air hidup. Okey. Jadi ada di kalangan orang beriman juga, boleh jadi mereka masuk neraka daripada hadis ini. Dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal, tapi boleh jadi juga dia masuk neraka. Sebab apa dia masuk neraka? Sebab mungkin dosa dia banyak. Bila ditimbang, contoh lah, kita tak tahu timbang tu macam mana, kita bayangan mudah kita faham lah. Baik dia berat, jahat dia ringan. Atau jahat dia berat, baik dia ringan. Jadi dia akan masuk neraka banyak mana? Banyak berat ni ke? Banyak mana? Tak. Dia masuk neraka kadar beza antara dua. Contoh tengoklah, ni sama. Jahat ni dia turun. Katalah baik ni naik macam ni. Jadi orang tu akan masuk neraka, tempoh dia salah banyak ni je. Dia bukan salah yang dalam timbangan ni. Salah beza je. Itu rahmat Allah Ta'ala. Maknanya, tak mustahil orang yang semayang boleh masuk neraka. Makanya, janganlah kita terlalu bangga dan kutuk orang. Jangan tengok orang, kata, dia ni tak semayang, dia ni ahli neraka, dia ni tak pakai tudung, dia ni kayu api neraka. Jangan cakap macam tu dekat orang. Kerana kita jangan sangka berdakwah itu lain. Jangan ada perasaan kita lebih bagus pada orang. Perasaan tu tak bagus. Kita jangan kata kita bagus. Saya habaq banyak kali dah. Kita bagus sebab apa? Sebab Allah tutup jahat kita. Katalah Allah buka jahat kita, agak-agak orang nak tak kawan dengan kita. Saya tak tahu tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu saya, muslimat, suami pun tak tahu, isteri pun tak tahu, masing-masing. Hakim yang paling hebat adalah diri kita sendiri ya? Orang boleh nampak kita ni, bagus ni ustaz, ni bagus ni pengurusi, Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal, AJK, rajin main kuliah, rajin derma, rajin infak. Semua tu adalah casing luaran yang orang tengok. Tapi betul ini kita baik tak baik ni siapa tahu? Allah saja tahu.
Ada benda-benda yang siapa pun tak tahu. Kita dengan Allah yang tahu. Sebab tu Allah tutup aib kita. Sebab tu nama Allah tu Sattar, Ghaffar. Sattar tu maksudnya ni tirai tutup. Ghaffar ni tisu ni katalah belakang ni kotak kan, saya tutup ni. Bila saya tutup, tuan-tuan nampak cantik tak? Cantik, bersih elok ni. Ni tuan-tuan tahu kita panggil apa? Ni nama dia Ghaffar. Innahu laghafurur rahim. Pernah dengar perkataan nama Allah tu? Ghaffar. Ghaffar tu Tuhan yang maha menutup. Menutup salah saya dan salah tuan-tuan. Allah tutup macam ni. Bila Allah tutup, maksudnya kita tak tahu kata kita tu jahat. Tapi bila kita tarik jahat kita tu, banyak lah lubang. Meja kotor, meja macam-macam ada tu. Tapi kita ambil satu kain yang cantik sebab mak mentua kita nak main, kita buh atas tu, tak dan buh dalam tu. Tak tahu mak mentua pergi selok tengok pula. Jam lah tu. Tapi bila tutup Allah tutup jahat kita. Sebab tu kita nampak macam bagus. Padahal kita tak bagus. Kita tak bagus ya. Katalah contoh je, bukan betul. Semua dosa kita di-convert ke bau. Bau, smelly lah. Agak-agak tuan-tuan lah. Surau kita malam ni bau wangi ke bau busuk? Tu siapa boleh jawab? Kita sendiri boleh jawab. Siapa pun tak tahu. Atau kita naik kereta kita bau pewangi semua macam-macam. Tapi disebabkan badan kita ni dosa, ditukar oleh Allah dosa tu ke arah bau, maka apa akan jadi? Penat kita, dosa kita tu. Dan orang pun takkan kawan dengan kita. Orang tiba-tiba kasut kepala kita. Orang ingat hanya bagus, jahat gitu. Tuan-tuan pernah dengar cerita? Saya tahu lah cerita kedua kat tuan-tuan. Nama cerita tu dipetik daripada kita At-Tawwabin, himpunan orang-orang yang bertaubat. Dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata dia dalam kitab tu, pernah zaman Nabi Allah Musa AS berlaku satu kemarau yang sangat teruk sehingga mati binatang, tumbuhan, manusia, tak ada minuman teruk. Kemudian geng Bani Israel mintalah dekat Nabi Musa, tolonglah bagi tahu dekat Allah, munajatlah bagi tahu kami ni nampak macam teruk sangat lah ni. Mungkin Allah boleh tolong. Nabi Musa mula munajat. Ya Allah, jenis kaum aku susah, bolehkah tolong aku? Macam mana ni? Maka kata Allah Ta'ala, aku boleh tolong selesaikan masalah apa. Cumanya hujan ni tak turun sehingga semua orang terseksa ni kerana ada seorang di kalangan puluhan ribu kamu ni, ada orang yang buat maksiat puluhan tahun, dia derhaka dengan Allah dan dia tak pernah taubat dengan Allah. Dia macam sebab dia lah aku tak turun hujan. Banyak sangat dosa dia. Suruh dia taubat, Allah ampun dosa. Allah selesaikan masalah. Nabi Musa kata, tak apa lah. Dia pun kumpul Bani Israel. Dia kata, wahai Bani Israel, aku nak abad kat apa? Aku dah munajat ke Allah dah. Ada seorang di kalangan kita, dosa dia duk buat banyak sangat. Sampai Allah marah, sampai Allah tak turun hujan. Tolonglah, keluar main sini. Mengaku, aku tolong doa kat Allah. Tak apa, main je, jumpa aku boleh selesai. Lepas aku tak tahu siapa dia ni. Bila Nabi Musa cakap yang puluhan ribu Bani Israel, dia cakap sama mereka. Bilang kenal, siapa dia ni? Oh, dia ni teruk lah, apa lah. Duk mula jadi macam suara kecil-kecil dekat dekat crowd yang besar tu. Nabi Musa panggil. Ada seorang brother tu, memang betul dia buat dosa puluhan tahun. Dia pun duk tengok kiri, duk tengok kanan, duk tengok lah, siapa pun tak keluar. Dia pun kata, aku buat dosa ni, aku nak keluar, nanti orang tahu lah aku. Fikir macam-macam lah. Pergi anak aku malu, isteri aku malu, Sagi nak biarlah pergi kerja, banyak benda nak keluar pun serba salah. Aku nak duduk diam, duduk di sini, kesian pula dekat umat aku, kesian pula Nabi Musa. Dia duduk ulang-ulang panggil, macam dia pun duduk dalam crowd yang ramai tu. Dia duduk macam berlutut macam tu, dia tutup muka dia doa, ya Allah, mulai saat ni aku tak mau dah buat dosa dah, ya Allah, tolonglah, aku minta ampun kepada Allah. Dia menangis. Kalau ramai orang pun tak sedar, dia menangis. Tiba masa dia duduk menangis, datang kepulan awan
hitam yang bawa hujan yang lebat. Turun hujan yang sangat lebat. Semua orang gembira. Bani Israel seronoklah, Allah terima kasih dan Nabi Musa. Seorang dia yang confused, nama dia Nabi Musa. Nabi Musa confused. Nabi Musa kata, ya Allah, aku pun tak faham cerita apa. Kan kata ada orang yang buat dosa, aku pun tak tahu siapa dia. Dia pun tak keluar, aku pun duk tunggu dia keluar. Kami pun duk tak tahu nak selesai masalah. Kata hujan dah. Maka kata Allah, wahai Musa, siapa yang selama ni menjadi sebab untuk tahan hujan dan menyusahkan kamu semua, dialah penyebab utama hari ni aku selesaikan masalah hamba. Dia turun hujan tu sebab dia. Maka kata Nabi Musa, wahai Allah, boleh tak tunjukkan pada aku siapa manusia yang bagus ni? Aku macam nak share lah dengan dia, nak bagi reward lah dekat dia. Dia bantu kami yang banyak ni. Boleh tak bagi tahu kat aku? Allah kata kat dia, wahai Musa, puluhan tahun aku tutup aib dia. Hampa tak tahu pun dia jahat. Dah dia jadi baik, anak aku dedahkan rahsia dia. Tak, aku takkan dedahkan dia. Orang yang dah bertaubat, dia dah jadi kekasih aku, maka tak perlu lagi untuk aku dedahkan siapa dia. Demikian baiknya Allah tutup semua jahat-jahat kita. Setar tu Tuhan yang Maha menutup segala kesilapan dan menutup segala dosa-dosa. Jadi ada di kalangan orang baik, mereka akan ditakdirkan Allah untuk masuk neraka. Cuma yang kelebihan orang baik ni, orang semayang ni, semua anggota-anggota semayang dia tak dibakar oleh Allah. Kawasan sujud, kita letak dai sujud dengan Allah. Kawasan ni, api neraka yang besar tu, dia tak boleh bakar kawasan ni. Dia tak boleh bakar kawasan tangan, kawasan hidung, kawasan lutut, kawasan duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Semua kawasan ni, dia macam ada satu pendinding, neraka tak boleh bakar dia. Tapi daripada hadis ni juga kita mengetahui bahawa orang beriman, dia ada peluang untuk masuk dalam neraka juga, kalaulah dosa dia banyak pada baik dia. Tetapi akidah kita, dia tak akan kekal dalam neraka. Satu hari dia keluar, tapi satu hari itu tak tahulah bila. Tak tahu bila. Imam Ghazali bagi bayang macam ni. Saya bagi tahu kat tuan-tuan. Kalau dalam surau kita ni, tapi Imam Ghazali kata dunia, tapi saya bagi analogi, kita fikir surau, kita kembangkan ke dunia. Surau kita ni penuh dengan bijirin kecil-kecil, penuh sampai atas ni. Kunci surau. 1000 tahun sekali ada seekor burung, dia akan mai, dia ambil bijirin tu, dia balik. Setiap 1000 tahun bijirin tu akan diambil oleh seekor burung. Saya tanya tuan-tuan, satu hari akan habis tak? Akan habis. Tapi bila? Lama lah. Tapi yang nama kata akhirat tu, dia, tapi Imam tadi tak kata surau. Dia kata andai kata dunia ni dipenuh dengan bijirin. Banyak lah, lama lah nak habis. Tapi dia habis tak? Dia habis. Tapi akhirat ni dia tak akan habis. Lama. Maksudnya masuk neraka tu tak tahu. Kalau penjara adalah juga birthday sultan apa lebih kurang, pegawai-pegawai penjara hari pengampunan bolehlah keluar juga kalau tak buat perangai ambil rajin tolong polis ke apa-apa. Pegawai penjara ada harapan keluar. Tapi akhirat dia tak ada. Tak tahu apa lama nak kena tu. Sebab tu jangan kita kata, alah tak apa Ustaz, masuk neraka bukan seorang, ada kawan ramai-ramai. Ingat Queen's Bay. Queen's Bay tak apa lah. Kalau ramai-ramai tapi ada orang buat lawak dia kata tak apa Ustaz. Kita kalau buat maksiat, kita kena buat maksiat teruk-teruk. Faham? Sebab nanti kalau Allah marah kita, Allah lempar kita neraka. Lemparan tu terlalu kuat sampai ke hujung neraka, nanti saya tembus masuk syurga. Itu semua gila tu. Itu melawak. Itu semua tak boleh melawak betul. Ingat ketat. Ingat neraka tu ketat ke? Baling kuat-kuat boleh koyak tu. Plastik sampah boleh lah koyak. Yang ni syurga neraka dia tak boleh. Tak boleh buat lawak betul. Jadi kita disuruh oleh Allah minta lindung daripada masuk api neraka. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar ni sedia di mulut kerana kita tahu neraka tu susah dan payah. Ada di kalangan orang dia terlepas masuk dalam neraka, satu dia tak akan kekal. Berapa lama tak tahu.
Kalau dapat syafaat, boleh keluar awal. Nombor 2, kalau dia geng semayang, ada bahagian yang tak terbakar. Okey. Akhirnya, habislah masa, dia akan keluar. Dan tuan-tuan kena faham, manusia terakhir keluar daripada neraka, lelaki. Orang perempuan, tak. Dia keluar awal. Maksudnya, lelaki adalah satu manusia yang akan keluar terakhir daripada neraka. Dia keluar daripada neraka, grill. Bukan grill lah. Gerbang neraka tu, contoh ditutup. Kemam, tutup. Maksudnya, tak ada dah. Orang akan keluar, dia last. Dia Islam yang last. Lepas tu tutup dah. Bila dia masuk je syurga, tutup pintu syurga. New intake tak ada. Intake Jun tak ada, intake Julai tak ada, Ogos tak ada, apa. Tak ada. Habis dia keluar. Orang tu siapa? Lelaki. Lelaki lah. Tapi dia bukan lelaki. Ini bukan orang lat. Ini tengah-tengah tu lah ada pembebasan dia keluar. Masa dia keluar tu, dia akan dimandikan dengan Nahrul Hayah nama dia. Sungai kehidupan. Maknanya dia lembek kena bakar, ada satu sungai yang dia akan dimandi, akan dicurahkan air tu, dia jadi macam semua anggota badan dia yang bakar semua jadi elok balik, tulang-tulang dia semua jadi elok balik, jadi macam dia disiapkan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nama dia Nahrul Hayah. Dan Allah haram ke atas api neraka, makan dia. Makan juga dia. Sesungguhnya mereka terbakar lalu dituangkan ke atas mereka air hidup. Nahrul Hayah tu air hidup. Maka tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di bawaan hanyut air bah. Kemudian Allah terus menyelesaikan hukuman di atas hambanya, dan tinggallah seorang lelaki di antara syurga dan neraka, dan dialah akhir ahli neraka masuk syurga dan menghadapi dengan mukanya ke pihak neraka. Maka dia berkata, wahai Allah, palingkan mukaku daripada neraka yang telah meracuni aku dan baunya dan membakari aku dengan hangatnya. Maka kata Allah, apa agaknya yang kepada yang lain daripada benar. Maka dia berkata tidak dengan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla memberi apa yang maka Allah tidak menghadap buat yang benar sejauh benar. Kemudian bila habis macam orang beriman keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang ada seorang lelaki, dia lelaki yang paling last. Masa dia keluar daripada neraka, dia masih nampak lagi view neraka, masih nampak lagi bau-bau neraka. Dia punya serabut duduk dalam neraka tu, dia sampai, ya Allah, aku tak mau tengok lah. View ni pun aku tak mau dah. Bau tak mau, apa tak mau, apa tak mau. Selamatkan aku daripada semua benda ni. Maka Allah tunaikan permintaan dia, Allah palingkan muka dia. Kemudian dia paling ke arah syurga. Dia seronok sangat dengan syurga. Yalah, bayang daripada neraka, tengok je tak masuk lagi. Tapi tengok sahaja nikmat syurga yang sangat hebat. Maka ia kata, wahai Allah, dahulukan aku ke sisi pintu. Kemudian Allah Subhanahu Azza wa Jalla, adakah tidak engkau memberi sumpah dan janji bahawa engkau tiada minta akan yang lain daripada engkau minta? Ia berkata, wahai Allah, janganlah ada aku orang yang terlebih celaka daripada makhluk engkau. Maka Allah berkata, apakah gerangan jika diberi pada engkau akan demikian, iaitu tiada engkau minta dari yang lain? Ia berkata, wahai Allah, tidaklah aku demi kebolehan engkau, tidak aku meminta daripada lain. Lalu ia diberi pada Tuhannya dikehendaki daripada sumpah dan janji, maka didahulukan dia pintu syurga. Kemudian apabila sampai ke syurga, maka dilihatnya eloknya di dalamnya daripada cantik dan suka, maka ia diam barang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian berkata, wahai Allah, masukkan aku ke syurga. Bila dia keluar daripada neraka, dia minta ke Allah, ya Allah, satu je nak minta, lepas ni tak minta apa dah. Minta apa? Jangan tengok je, kalih aku.
Aku tak mau tengok dah tu. Tapi bila kali dia tengok lama dia duduk, dia kata boleh tak ya Allah aku nak pergi dengan pintu. Allah kata kat dia, tadi kata tak mau minta apa dah. Yang ni jawapan ni tak. Kemudian ditunaikan permintaan dia, dibawa dia dekat dengan pintu. Yalah, boleh tengoklah dalam syurga apa semua tu. Kemudian dia request lagi dekat Allah, wahai Allah, boleh tak kalau saya nak masuk dalam? Allah kata kat dia, kan kita tak mau minta lagi, kan kita nak masuk dekat ya. Maka berkata Allah Azza wa Jal, kemudian ia berkata, hai Tuhanku, masukkan aku dalam syurga. Dia minta masuk dalam. Maka berkata Allah Azza wa Jal, alangkah bagusnya wahai anak Adam, apakah yang menipu engkau? Tidakkah engkau memberi akan sumpah dan janji bahawa tiada engkau minta lain daripada ini? Dia berkata, wahai Allah, janganlah engkau jadikan aku lebih celaka daripada makhluk engkau. Maka kelak redha Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka Allah memberi izin baginya untuk masuk syurga. Maka Allah berkata, bercita-citalah engkau. Maka ia bercita-cita sehingga putus cita-cita. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, tambah daripada demikian, mengingat kepadanya oleh Tuhan hingga habis cita-cita. Bagi engkau yang demikian yang seumpamanya. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi engkau yang demikian dan 10 seumpamanya. Tadi itu diizinkan oleh Allah masuk dalam syurga. Dia punya seronok sangat. Allah bagi tahu kat dia, sekarang hang boleh buat impian. Maksudnya hang duduk di sini, cuma imagine apa benda yang hang nak, rumah hang paling besar, apa benda yang hang nak, yang hebat-hebat semua hang bayang, aku nak bagi hang benda. Dia pun bayang sehingga putus harapan. Maknanya dia punya otak dia paling tinggi. Apa kita pun tak tahu lah. Istana dunia apa yang paling besar sekali apa? Mungkin kita ingat di istana Disneyland kot, paling besar sekali. Hak tu dia pernah tengok pun dia tak tahu nak bayang benda besar lagi. Dia bayang. Dia kata, wahai Allah, aku tak boleh fikir ada lebih besar pada ni. Yang ni je aku boleh. Maka Allah kata kat dia, apa yang aku fikir tu, aku akan enlargekan dia 10 kali. Hadis lain menyebut, aku sediakan untuk hamba aku yang paling last keluar daripada neraka, syurga yang besar dia 10 kali besar dunia. Maksudnya seluruh dunia ni 10 kali. Tu untuk siapa? Brother yang keluar last kali daripada neraka. Tuan-tuan hak main kuliah maghrib ni tak tahulah banyak mana dapat. Tuan-tuan hak menderma, hak beli makan, hak tolong orang, banyak lah tuan-tuan. Nak bak paling rendah pun dapat syurga paling besar. Tapi lagi orang yang apa, buat amalan yang lebih banyak lagi, maka banyaklah pahala yang dia akan dapat. Akhir lagi masuk syurga, masuk ke dalam syurga. Nanti kita akan jumpa hadis yang patut kita baca selepas daripada tahiyat akhir. Ila alamin innaka hamidum majid. Ada satu doa yang kita patut kita baca. Saya nak bangga tuan-tuan, kitab kita ni adalah ringkasan Sahih Bukhari. Yang tadi kita cerita daripada awal hadis panjang sampai habis lah, itu duk impi macam-macam tu. Semua tu adalah petikan daripada hadis Sahih Bukhari, yang hadis tu adalah sahih. Yang kita ingat ni cerita-cerita syok-syok cerita ke tahu. Nanti akhirat boleh tengok Allah dan suasana ngeri dekat padang, dekat titian sirat, sampai nikmat syurga tu, semua tu adalah benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan ghaib ni adalah perkara akidah yang pertama yang Allah cerita dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah nanti kita tengok lokasi yang boleh doa. Di mana dalam semayang kita boleh doa panjang. Nabi ajar kita. Dalam sujud ada satu, dalam tahiyat akhir ada satu, dan kalau tu imam terlalu panjang, bolehkah kita doa dalam bahasa Melayu?
kita ada sesuatu hajat yang besar, kita nak doa ketika tahiyat akhir, boleh tak? Kalau kita jadi imam, bolehkah kita panjang tahiyat akhir? Saya semayang dekat rumah saya, boleh tak saya sujud dan doa pada empat sujud? Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Atau doa kita hanya dimakbulkan pada sujud keempat sahaja? Kalau saya semayang seorang-seorang kat rumah, saya boleh tak panjangkan tahiyat akhir saya? Sebab saya tak boleh sujud lama, sebab takut berdarah hidung, saya tak apa sihat. Jadi ketika saya duduk tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, saya boleh doa panjang mana di situ? Dan boleh tak saya doa bahasa Melayu di situ? Kesemua tu kita akan jawab pada bulan depan. Tu trailer, gambar tak keluar lagi. Kalau aku buat keluar filem sekarang ni, memang semua pergi panggung wayang. Bulan depan aku seorang main kuliah dengan doktor je. Hal lain semua kami tahu dah ustaz nak cerita apa. Lepas tu mengangkat suara setelah selesai fardu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. 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 Lepas tu doa ramai-ramai. Boleh ke buat macam tu? Zaman Nabi ada orang istighfar suara kuat. Ada orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah suara kuat. Kalau ada tak benda-benda tu, ada tak? Dan kita dah buat sekarang ni, boleh ke kita buat macam tu? Nanti ada orang duduk semayang, dia dalam kategori mengganggu orang semayang kau. Dua tu je layak kat tuan-tuan supaya main bulan depan. Okey, ada soalan? Sebelum kita nak tamat kuliah kita, saya juga hari ni mengajak di dewan lah. Tak lagi? Ya. Terima kasih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu dibaca oleh seorang sahabat. Tiba-tiba Nabi tengah semayang, dia pandai-pandai baca. Dia baca mana tau? Nabi doa, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dia pergi cakap macam tu. Tapi cakap kuat jugalah. Dia baca, Nabi dengar. Lepas semayang, Nabi kali. Nabi tanya, siapa baca doa tadi? Siapa baca doa tadi tu? Jadi semua orang tak berani lah jawab. Matilah kita, Nabi marah dah ni. Habislah kita. Maka ada seorang sahabat pelan-pelan dia angkat tangan. Dia takutlah, dia antara Nabi nak marah ke, Nabi nak bagi tahu okey ke tak tahu ke. Tapi bila Nabi duk tanya-tanya, kami tak maulah biar Nabi duk tanya, biar tak syok pula. Tak apalah. Berani buat, berani tunggulah. Dia kata saya buat. Nabi SAW sebut, aku melihat lebih daripada 30 malaikat yang berebut-rebut nak bawa pahala amalan yang hang buat tu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya membaca setelah Rabbana lakal hamdu, membaca 4 kalimah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. 5. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Baca ni dapat menambah nilai sembahyang dan kita punya nilai semayang kita bertambah. Itu imam boleh baca, itu makmum boleh baca. Itu antara. Ada lagi yang panjang-panjang boleh dibaca. Kalau makmum boleh lah. Biasa kita semayang seorang, kita boleh baca panjang. Jadi bagus. Ingatkan saya tentang doa tu. Tuan-tuan boleh tengok di mana doa tu. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi. Nanti tuan-tuan ingat saya, kalau saya lupa, saya buat dalam Facebook, nanti tuan-tuan boleh tengok hadis tu. Doa tu boleh copy dan buku dalam WhatsApp atau enlargekan dia, print buat keluar, simpan 3-4 kali baca, boleh ingat tu insya-Allah. Okey, lain-lain soalan? Okey. Baik. Perkataan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu tu, dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunat dibaca penuh, sama juga. Sami Allahu liman hamidah, kita kata Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu tu dibaca dengan penuh.
Tapi dalam mazhab kita juga ada dua. Boleh dibaca separuh Rabbana walakal hamdu, atau dibaca juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Pilihan pertama kita baca penuh. Pilihan kedua boleh dibaca separuh Rabbana walakal hamdu. Bagusnya Sami Allahu liman hamidah kita sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd, atau Allahumma wa Rabbana lakal hamd. Ada hadis juga, tapi tak apalah, kita stay dengan yang kita tahu, Rabbana atau Allahumma Rabbana, kemudian tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Boleh dua-duanya. Pilihan pertama yang terbaik adalah membaca penuh Sami Allahu liman hamidah. Okey. Ada muslimat ada soalan? Seganlah Ustaz, kami nak tanya. Tulis kertas. Kalau segan nak tulis kertas tak siap-siap. Dia memang boleh tanya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.